Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak murid Ustazah Darjah 5? Semoga anak-anak murid Ustazah semua sihat walafiat insya-Allah. InsyaAllah hari ini kita akan belajar subjek ibadat, tajuk solat. Okey, sebelum kita nak mulakan pembelajaran, Ustazah ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada pelajar yang sudah menyelesaikan tugasan yang Ustazah berikan kepadanya. Okey, siapa yang belum selesaikan tugasan yang Ustazah dah beri, tolong selesaikan, sebab kehadiran awak semua Ustazah akan catat melalui jawapan yang awak hantar ke Ustazah. Kalau awak tak hantar, awak tak jawab soalan ataupun awak tak siapkan tugasan Ustazah, maka Ustazah kira awak tidak hadir. Okey? Tolong ambil perhatian insya-Allah. Dan siapa yang jawab lambat juga, contoh Ustazah kata siapkan minggu ni tapi dia siapkan minggu depan. Tak pun dia siapkan akhir tahun nanti, dah kumpul semua soalan, baru dia jawab pulun sampai akhir tahun, maka Ustazah kira tidak hadir. Okey? So, tolong ambil perhatian, jawab mengikut ketetapan yang Ustazah berikan. Okey? Okey, insya-Allah kita akan sambung pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan solat. Okey? Kita masuk dengan pengertian solat. Solat dari segi bahasa ialah doa, iaitu memohon kebaikan. Dari segi istilah pula, solat ni maksudnya beberapa perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam. Okey, macam kita tahu, satu hari tu 5 kali solat. Solat apa? Solat subuh, solat zuhur, waktu petang-petang kita main tu solat asar, lepas tu waktu maghrib solat waktu maghrib jelah solat maghrib, dan sebelum tidur kita kena solat insya. Ada satu hari 5 kali yang solat wajib kita kena buat. Okey, Ustazah akan terangkan satu persatu macam mana kita nak kenal dah masuknya waktu solat 5 waktu tadi tu. Okey, kita akan mulakan dengan solat zuhur. Okey, solat zuhur. Macam mana kita nak kenal? Bermula gelincir matahari dan berakhir apabila bayang-bayang itu sama panjang dengannya. Okey. Waktu asar, solat asar. Okey, macam mana kita nak kenal? Bermula apabila bayang itu lebih panjang dari alat pengukur sehingga matahari terbenam. Okey, contohlah alat pengukur tu, contoh kita guna pen. Okey, kita letaklah dekat mana-mana. Okey, lepas tu kita tengok cahaya matahari. Tengok bayangan dia. Bayangannya lagi tinggi daripada pen ni ke ataupun lagi rendah. Kat situlah kita boleh tahu. Kalau dah lagi tinggi, lagi panjang, maknanya dah masuklah waktu asar. Waktu asar tu daripada bayangan yang kita ukur tadi tu sampailah matahari terbenam. Okey? Lepas tu kita nak kenal maghrib pula. Okey, tadi kan asar dah matahari terbenam. Cara kita nak kenal maghrib pula, matahari terbenam sampailah bermulanya matahari terbenam sehingga hilang mega merah di kaki 5. Okey? Kalau awak perasan lah, kalau siapa yang suka pergi pantai tu, nanti awak nampak dah nak maghrib tu kan nampak mataharinya cantik terbenam. Okey, masa tu dah masuknya bila matahari tu dah terbenam, dah tak nampak matahari, itu dah dikira waktu maghrib. Bila matahari tu benar, dia akan keluarkan langit-langit warna merah. Langit akan jadi warna merah-merah. Itulah dinama mega merah. Okey, macam mana nak tahu waktu maghrib tu dah habis ke belum? Selepas mega merah tu dah hilang dekat langit, itulah dikira waktu maghrib. Okey. Okey, waktu isyak pula, bila matahari pula. Waktu isyak pula, kan mega merah tu dah hilang tadi kan. Bila dah merah pula. Bila langit tu warna merah dah hilang, itulah dikira waktu isyak. Bermula waktu isyak sehingga terbit fajar shadiq. Apa maksud fajar shadiq? Iaitu fajar yang asal. Fajar asal lah. Okey, saya tunjukkan contoh. Saya ada download yang ni. Okey, fajar shadiq ataupun dipanggil boleh je sebut shadiq boleh, siddiq pun boleh. Okey, fajar shadiq. Ni. Yes, yang inilah fajar shadiq, dia melintang. Okey.
dia melintang macam ni, dia punya cahaya ni dipanggil fajar siddiq. Okey. Okey, hilangnya fajar siddiq tu. Bila fajar yang tadi melintang cahaya tu dah hilang, itu dah dikira waktu pula. Okey, bermula dari terbitnya fajar siddiq tadi ataupun siddiq sehingga terbit matahari. Itu dah dikira waktu subuh. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya syarat-syarat wajib solat. Mestilah orang Islam. Kalau orang kafir solat tak sah lah. Okey. Lepas tu mesti baligh, berakal, suci dari haid dan nifas, sejahtera panca indera. Seterusnya syarat-syarat sah solat. Mestilah kita kena suci. Suci ni maksudnya suci daripada pakaian kita, mesti kena suci, tak nak ada darah ataupun tai anjing ke, kita terpegang anjing ke, sucilah kita punya pakaian. Okey, lepas tu syarat sah yang kedua, menutup aurat. Okey, bagi lelaki dari pusat hingga lutut, bagi perempuan semua anggota kita kecuali muka dengan tapak tangan. Okey. Sebenarnya pakaian kita waktu solat ni sama juga dengan waktu luar solat. Kita sebagai muslimah kenalah macam tu. Okey, yang seterusnya syarat sah solat, mengetahui cara solat. Okey, awak kalau tak tahu cara solat pun payah juga. Nak solat tapi tak tahu cara solat. Kira tak sah lah solatnya. So, sebelum solat, awak kena belajar dulu macam mana nak solat, kena baca apa, kena berapa rukun yang kita kena buat. Kalau tertinggal satu rukun, sah, confirm batal solat kita. So, kita kena belajar dulu. Okay, sebelum nak solat, kita kena belajar dulu cara nak solat macam mana. Okay. Seterusnya, syarat sah solat, tempat yang kita nak solat tu mesti kena suci ataupun bersih. Suci lah. Tak naklah kita nak solat tapi nampak tai kucing kat depan mata kita, tapi biarlah kita pun solat. Macam tak sahlah solat kita bila dah terkena najis nanti. So kena alert. Okey, pakaian kita pun kita kena alert. Okey. Lepas tu andai kita tengah solat-solat, kita pun kena alert juga. Kena alert tu maksudnya perhatian, kena beri perhatian juga. Jangan suka-suka hati. Nak solat je kita punya kemaluan kita gatal. Lepas tu kita pun pergi selop, kita garu-garu-garu. Maka batal lah. Okey. Tak boleh sentuh benda kemaluan kita sebab boleh membatalkan solat kita. Tak sah solat kita. Okey, syarat sah solat seterusnya, mengetahui masuk waktu solat. Okey. Ini kalau andailah macam sekarang ni senang sebab zaman sekarang ni dah guna teknologi, kita dah tahu dah. Waktu Zuhur bila dah masuk je azan. Handset kita pun bunyi Allahu Akbar, dah masuk waktu. Okey, andailah satu hari dunia ni tak ada teknologi, kita tak tahu kita nak menilai waktu solat tu macam mana. Dah masuk ke belum? Macam Ustazah cakap tadi, pelajaran yang tadi sebelum tu, macam mana kita nak kenal waktu Zuhur tadi. Macam mana kita nak kenal waktu Asar tadi? Macam mana kita nak kenal waktu Maghrib tadi? Kita just tengok ciptaan alam semesta Allah ni, ciptaan Allah ni. Tak perlu nak teknologi lah. Kalau dah ada teknologi, kita mudahkanlah. Kita guna kemudahan yang ada. Tapi one day tiba-tiba Ustazah kata contoh, kalau tak ada, awak terduduk tercampak dalam hutan. Awak tak tahu solat ni dah masuk, waktu solat dah masuk ke belum? Macam mana awak nak tahu? Okey, boleh pandukan yang tadi tu. Macam mana kita nak kenal waktu solat tadi. Okey, kita usaha dulu. Okey, seterusnya syarat sah solat, menghadap kiblat. Okey, kalau awak tak menghadap kiblat, batal lah. Tapi kalau macam awak tiba-tiba awak ada kat tempat yang orang kata sukar untuk nak tahu kiblat kat mana, usaha dulu cari menghadap kiblat. Okey, usaha dulu cari menghadap kiblatnya. Okey, lepas tu andilah settle lah sudah penghadap ni. Tanya orang, kalau ada jiran yang baru pindah rumah tu, tanya orang Islam lah, jangan tanya orang Cina, dia tak tahulah kan.
Tanya orang Islam, kiblat ni kat mana Kita sebagai orang Islam memang kenalah. Kalau sekarang ni macam cikgu cakap lah, sekarang dah ada teknologi, guna teknologi. Ni one day nanti you tak awak semua tak tahu nak ada kiblat macam mana. Tengok matahari terbenam, itulah kiblatnya. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya kita masuk rukun solat. Rukun solat ada 13. Yang pertama, niat dalam hati. Okey, berkaitan dengan niat ni, masa awak niat tu awak mesti kena ada 3 perkara ni. Pertama, qasad. Kedua, ta'ayun. Ketiga, ta'arud. Okey, qasad ni maksudnya sengaja. Okey, dalam istilah ni dia ungkapan aku menunaikan solat, macam usalli, aku sahaja, aku usalli fardha, aku sahaja aku menunaikan, macam tu. Okey, ta'ayun ni maksudnya ungkapan waktu solat yang kita nak solat. Kalau subuh, maghrib, isyak semualah. Okey, ta'arud ta'arud ni maksudnya ungkapan fardu. Okey. Ni dah ada contoh. Contoh lafaz solat. Usalli maksudnya sahaja aku solat. Qasad ni maksudnya sahaja, sengaja. Sahaja aku solat. Fardu, ta'arud tadi tu. Fardu, solat fardu lah. Okey, zuhur, solat zuhur ke, subuh ke. Ini tiga perkara ni mesti kena ada dalam niat kita. Kalau tak ada, maka tak sahlah solat kita. Okey. Salli fardha zuhri 4 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Okey. Ini tadi kita masuk bab apa? Bab rukun, bukan syarat sah solat. Okey, rukun. Rukun ni wajib kena ada, okey? Kalau awak tak ada 3 perkara dalam niat ni, maka rukunnya tak salah macam tu. Okey, yang kedua, qiyam. Maksud qiyam ni apa? Maksud qiyam ni ialah berdiri betul bagi yang berkemampuan. Okey. Jika tak mampu nak berdiri, contohlah awak sakit ke apa ke, ada masalah yang awak tak boleh berdiri, dibenarkan ikut cara yang kita selesa. Okey, cara yang tak memudaratkan diri kita. Okey. Boleh duduk hingga mengikut cara yang sesuai. Okey, tak boleh berdiri, kita duduk. Okey, jika tak boleh juga duduk, kita boleh secara berbaring menghadap kiblat. Okey, tak boleh juga cara berbaring, kita boleh melintang menghadap kiblat. Okey, tak boleh juga, kita boleh buat isyarat menggunakan kelopak mata kita. Contohlah badan kita ni lumpuh lah, lumpuh, kita ada penyakit lumpuh, na'udzubillah. Tapi contoh one day kita tak boleh bergerak, badan semua duduk pun tak boleh. So kita boleh buat syarat dengan mata. Mata macam mana? Contohlah Allahu Akbar. Okey, mata kita buat syarat. Sahaja aku solat. Kita masih boleh cakap lagi lah kan. Itu syarat badan kita je yang tak boleh bergerak. So kita boleh main kelopak mata kita. Kalau sujud macam mana? Kalau rukuk menghadap ke atas ke bawah. Okey, buat syarat mata, kelopak mata kita. Okey. Okey, kalau tak boleh juga, kita memang jenis lumpuh macam mata pun tak boleh berfungsi dengan baik pun, bolehlah. Maksudnya tak boleh bercakap, maka bolehlah baca dalam hati. Okey, boleh solat dengan hati kita. Okey, yang pasti kita tak ada alasan pun tak boleh solat. Kena solat. Apa pun caranya, Allah dah tunjuk cara kita solat. Yang tak mampu pun boleh solat. Dalam hati, semua manusia ada hati. Okey, tak boleh berdiri, tak boleh duduk, kita ada caranya. Okey, insya-Allah Okey, yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram tu wajib bagi yang berkemampuan dengan lafaz Allahu Akbar. Tak sah perkataan lain, contoh alhamdulillah. Tak boleh, okey. Okey, kena sebut Allahu Akbar. Okey. Seterusnya rukun yang keempat, surah Al-Fatihah baca di setiap rakaat. Ketika qiyam dah wajib memelihara segala huruf dan tasydid sabdu. Okey. Tajwid semua kena jagalah masa baca surah Al-Fatihah ni, insya-Allah. Surah Fatihah wajib jangan tinggalkan. Terlupa baca surah Fatihah, tak sah. Okey. Yang kelima, rukuk serta tamakninah. Okey.
menundukkan kepala sehingga dapat meletakkan dua tangan ke atas dua lutut. Okey, rukuk tu apa macam biasalah kita rukuk, tahu kan? Masing-masing semua dah pernah solat macam mana. Okey, rukuk serta tomak nina. Tomak nina ni maksudnya berhenti sekejap. Berhenti sekejap, bukan berhenti yang lama. Dah rukuk tu baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi sebanyak 3 kali, lepas tu berhenti sekejap. Jangan lama sangat, berapa saat je pun. Lepas tu okey, lepas tu yang keenam i'tidal. I'tidal tu macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Okey, berhenti sekejap serta tomak nina. Tomak nina tu berhenti sekejap. Okey, Allah masukkan apa tu terus rukun yang seterusnya, iaitu sujud. Bila sujud macam biasalah sujud, terus sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sebanyak 3 kali, lepas tu tomak nina sekejap. Tomak nina tu maksudnya macam rehat seketika, bukanlah rehat lama, berhenti sekejap, berhenti sekejap. Okey. Okey, wajib meletakkan sebahagian dua lutut. Okey, dahi, hidung, tapak tangan, lutut. Okey, wajib kena sentuh Okey, lepas tu duduk antara dua sujud. Macam mana? Duduk antara dua sujud serta tomak nina tidak boleh dipanjangkan. Okey, tomak nina tu tak boleh panjang sangatlah. Duduk antara dua sujud. Okey. Yang ke-9, tasyahud au akhir. Tasyahud akhir tu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, sampailah apa tu itulah tahiyat akhir kita lah. Okey, lepas tu yang 10, selawat ke atas Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, rukun yang 11, duduk tasyahud, selawat dan beri salam. Okey, tasyahud tu macam dalam tahiyat akhir kita tu lah. Asyhadu an la ilaha illallah, kena cakap kena baca dalam bahasa Arab semua. Okey, kita kena dengar diri kita sendiri. Okey, yang ke-12, memberi salam yang pertama sekurang-kurangnya assalamualaikum warahmatullahi, belah kanan. Okey, belah kiri tu dah dikira sunat. Yang salam pertama je wajib. Okey, rukun tu wajib lah apa yang kita kena buat. Okey, yang ketiga, 13 adalah tertib, iaitu mengikut susunan. Tak boleh tiba-tiba rukuk dulu, sujud dulu, lepas tu rukuk dulu. Tak boleh, dia kena ikut urutan. Mengikut susunan, tak boleh suka-suka hati. Tiba-tiba lepas dah rukuk, tiba-tiba tahiyat akhir. Lepas dah tahiyat akhir, tiba-tiba sujud. Tak boleh macam tu. Dia kena ikut susunan. Okey? Okey, alhamdulillah, setakat ini saja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah Ustazah akan bagi latihan dan tugasan berkaitan dengan subjek solat ni. Ustazah harap dapat menjawab soalan yang Ustazah berikan. Okey, tolong ambil perhatian. Selesaikan tugasan pada minggu ini juga. Jangan sampai masuk minggu depan. Okey, InsyaAllah itu saja kita punya pembelajaran hari ini. Semoga dapat manfaat. Jika tidak faham, boleh tanya dengan Ustazah. Okey. Okey, setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana ni?